Halo, selamat datang ke Peachtree Morning Show. Kami berasa gembira melihat anda sekali lagi. Hari ini hari Selasa, 10 hari bulan Mac. Hari ini hari yang special. Ya, saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada penolong saya kerana hari ini hari jadinya. Dia penolong saya selama 25 tahun. Selamat hari jadi Elizabeth. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Elizabeth. Happy birthday to you. We're gonna take some singing lessons. Kami kena masuk kelas bernyanyi lah untuk hari jadi Elizabeth. And by the way, we received Kami dapat feedback yang bagus dari Sonia dan Edmund. Dia beritahu kami bahawa mereka berdua tonton rancangan ini setiap pagi sebelum pergi kerja di Shenzhen, China. Mereka pedagang besar di sana. Mereka kata rancangan ini menyediakan hari mereka agar jadi hari yang bagus sepanjang hari selepas menonton kita. Jika anda ada kawan, rekomen mereka tonton rancangan kami. Selepas tonton, anda akan jadi ketagihan lalu nak tonton berterusan. Kami sudah kehabisan soalan. Rakan-rakan sekalian, jika anda ada soalan, cuba hantar ke seedquestions@diamondcutterinstitute.com. Okey. Jadi hari ini kami ada seorang yang hebat dari Isabel dari Jerman, Berlin. let's check it out. Hai, nama saya Isabel Bahon dan saya tinggal di Berlin. Saya hendak tahu apa kunci kebahagiaan hubungan jangka panjang dan bagaimana saya mengatasi situasi misalnya tersinggung dengan pasangan saya atau ketika dia berasa kecewa dengan apa-apa yang saya cakap atau yang apa-apa buat lalu hubungan menjadi renggang. Terima kasih untuk menjawab soalan saya. Bye. By the way, I forget to introduce us. Biar saya memperkenalkan kami. Jika anda baru-baru jumpa kami, ini Geshe Michael. Beliau pemilik kafe ini yang bernama Peachtree Cafe Arizona. Ini Alison Cho dari China, saya Stanley Chen. Mari kami mula perbincangan tentang soalan ini. Isabel from Isabel dari Berlin bertanya, apakah kunci kebahagiaan hubungan jangka panjang? Ini adalah mengenai teruskan hubungan dengan pasangan anda. Kedua ialah, biasanya mereka yang dalam perhubungan berasa terganggu oleh pasangan mereka. Hubungan jangka panjang tapi tak bergembira. Apakah pendapat anda? Ada dua langkah. Pertama, mereka menghadapi kesiran. Kedua, dia mula berpisahkan hubungan. Dia menjauhkan diri, dia kata dia nak ruangan sendiri. Mungkin dia menahan diri. Tak cakap banyak. Tapi dia berasa luka, ya. Saya ada dua soalan. Kami semua dalam sebuah hubungan. Saya dalam hubungan jangka panjang selama 50 tahun. Kami baru-baru menyambut ulang tahun ke-50. Tak sama dengan kamu tu, hanya 50 minggu. Masalah wujud. Jika anda bermasalah dengan diri sendiri, jika anda duduk seorang di apartmen, mestilah ada bermasalah dengan orang lain jika tinggal bersama-sama dengan mereka dalam apartmen. Sebagai contoh. Bagi saya, mereka bagaikan cermin untuk saya. Mereka ni datang dari saya. Ini datang dari saya kan? Kami berbincang ni hari itu. Jikalau anda sedar apa-apa yang kita nampak datang dari diri anda, cara pasangan bercakap juga datang dari anda, ia sepatutnya dapat membantu kita kan? Ya, seperti dapat kontrol kemarahan anda. Siapa adakah anda bersetuju? Ya, pasangan anda adalah cermin anda. Adakah ini membantu anda, ya? Apakah pendapat anda?
jika kita ingat bahawa suami, isteri atau pasangan tu seperti cermin, saya rasa ia membantu kita. Tapi yang sukar ialah sentiasa ingat bahawa pasangan kita ialah cermin saya. Saya rasa anda boleh tampar pen ini pada dahi suami anda tu. Dan anda akan ingat dia. Atau kalau anda lupa dan anda pukul mereka dengan pen tu. Tentang perhubungan, kita tahu ia boleh jadi sesuatu yang berkuasa. Saya pernah dengar Geshe Michael beri nasihat tentang kami sepatutnya mencari pasangan. Nanti, bukan saya. Menurut ahli falsafah Yunani Pruba Sokrates, apabila beliau ditanya, haruskah kita berkahwin? Beliau dah berkahwin. Lalu beliau menjawab, ya, anda patut berkahwin. Dia tanya mengapa? Oh, anda akan berasa bahagia atau anda akan menjadi seorang ahli falsafah lah. Oh, itu satu perkara yang kena fikir panjang. Tapi seseorang yang berpasangan akan tahu perhubungan yang baik, anda akan merasa sungguh bahagia. Tapi jika hubungan itu kalang kabut, susahlah hatinya. Soalan kedua, mengapa rasa geram? Kita tahu seseorang yang dalam hubungan jangka panjang atau dah berkahwin, terutama di China, sesetengah orang yang telah kahwin itu tidak mudah akan bercerai secara tradisi untuk anak-anak mereka dan untuk masa depan mereka. Tapi mereka mungkin tak berbahagia dalam perkahwinan ni. Apakah cadangan anda, ya? Saya ada satu idea. Saya juga nak dengar pendapat Xiaoping. Saya ingat saya pernah tanya guru. Saya ada masalah untuk sentiasa mengingati kisah pen. Bagaimana saya boleh ingat pen? Beliau kata, tak perlu risau. Anda tak perlu ingat. Secara psikologi, anda tak perlu hafal. Kehidupan akan mengingati anda tentang kisah pen. Anda akan menghadapi masalah dalam kehidupan. Menurut Sokrates, apabila masalah muncul dalam hubungan anda akan mencari ahli falsafah lah dan mula bertanya, oh, apa punca masalah ni? Bertanya begini menjadi anda seorang ahli falsafah lah. Apa punca masalah ni? Ya. Walau bagaimana, untuk menjawab soalan ni, anda tahu ia dari anda, ya. Anda ada satu ibarat yang menarik. Setelah ketahui kisah pen, kita bagai kena sumpahan seperti dikikik serangga kebijaksanaan yang baik. Anda akan ingat, ya. Apakah pendapat anda, Xiaoping? Soalan ini mengingatkan saya tentang satu prinsip yang penting dalam buku Pruba, mengatakan bahawa permulaan pertumbuhan pokok membunuh biji benih tersebut, iaitu permulaan sesuatu perhubungan membunuh perhubungan tersebut. Apa maksudnya? Ia bermaksud anda telah bermula dengan sesuatu perhubungan kerana kita pernah tanam benih pasangan dan perhubungan. Akan tetapi setiap minit kita bersama-sama pasangan kita, kita dah guna banyak benih. Benih-benih untuk kita ada hubungan dengan pasangan sangat mahal. Kita menggunakan banyak benih setiap minit. 65 biji benih dalam sesaat. Hakikatnya, semasa kita berada dalam suatu perhubungan, ia dah hapuskan benih-benih perhubungan kita. Saya rasa itu adalah satu perkara baik kerana masalah-masalah dan penderitaan mengingatkan kita agar terus menanam benih. Dengan ini, kita dapat perhubungan yang bahagia yang berterusan. Setelah mendengar penjelasan anda, saya rasa lebih lega sebab kadang-kadang perhubungan gagal, saya berasa itu masalah saya. Saya bukan seorang yang baik, saya tak layak. Tapi bukan masalah kita. Sebenarnya benih dah habis. Bukankah ini sesuatu yang menyedihkan? Setiap minit berkebahagiaan, kami hapuskan hubungan benih-benih kita. Ini memang hakikatnya. Kalau anda tak faham apa keadaan ni,
anda memang akan rasa anda seorang yang jahat. Sedih sangat kalau anda sentiasa menyangkakan orang lain ada hubungan yang baik, tapi bukan anda sepanjang umur. Semuanya salah saya seorang jahat. Kalau anda sedar perhubungan itu sebenarnya datang dari benih, sama seperti sebatang pokok, jadi anda boleh memberikan tumpuan untuk tanam lebih banyak benih lagi. Malah boleh tanam bersama teman anda. Tapi bayangkan anda seorang yang tak pernah dengar tentang benih. Mungkin anda akan fikir, mustahillah untuk mendapat perhubungan yang baik seumur hidup saya ni. Apakah benih yang perlu ditanam? Apakah yang dimaksudkan dengan tabur semula? Ya, apakah benih yang kami boleh tanam untuk melanjutkan sesuatu perhubungan? Salah satu yang boleh saya fikir, yang selalu kami lakukan di mana ianya amat berkuasa, ialah menolong seseorang bersama teman anda. Contohnya melawat ke rumah penjagaan, berteman orang tua di situ, memberikan kasih sayang bersama-sama dengan pasangan anda. Aksi ini sungguh berkuasa dan ia adalah benih yang besar untuk membantu memanjangkan perhubungan pasangan. Kita juga mesti ingat bahawa sesuatu perhubungan itu bukan setakat cinta satu sama lain, tapi juga tentang tugas bersama-sama untuk menolong atau menyayangi orang lain bersama-sama. Melalui kelakuan ini, pastilah untuk mencintakan, cinta kita akan bertambah. Jika seseorang ada motivasi sebegini, anda sesungguhnya berjaya tanam benih untuk menjalin hubungan yang lebih gembira dan lebih panjang lagi ya. Ini mengingatkan saya satu soalan yang saya mahu tujukan kepada Kishi Michael. Adakah ianya tercatat di dalam mana-mana buku kuno tentang kenapa seseorang itu mahukan hubungan baik? Saya baru teringat tu. Saya suka buku yang diterjemahkan oleh Seiji Takahashi tu. Satu buku kuno berjudul Lozong, tentang menghasilkan kasih sayang, tentang melawan kepentingan diri sendiri. Salah satu buku ialah tentang burung merah, peacock, sejenis burung yang ada bulu panjang dan cantik. Adalah dikatakan bahawa merak menjadi begitu cantik sebab mereka makan racun. Bermacam-macam racun yang mereka makan membolehkan warna mereka amat cantik sekali. Ini boleh diibaratkan, kita jangan melari diri daripada masalah. Anda patut bertekad kepada sesuatu hubungan dan anda akan dapat banyak pengajaran ya. Anda akan belajar sesuatu yang tak dapat dipelajari jika anda berseorangan. Ini bukan senang. Tapi saya fikir falsafah merak ni mengajak anda untuk mencari masalah, mencari orang yang susah dilayani, bertekad untuk membantunya. Teori saya sendiri ialah jangan takut untuk bertekad. Contohnya, baru-baru ni pengguam saya beritahu saya, jangan bagi separuh daripada harta kamu kepada dia. Buat satu perjanjian khas lah. Saya balas, tidak, saya sudah bertekad. Dia kata, jangan. Mungkin anda tukar fikiran nanti. Saya kata, saya mahu buat perjanjian yang saya takkan tukar fikiran saya. Tapi dia kata, mungkin akan menyesal nanti. Kau gila ni, jangan buat perjanjian yang begini. Saya kata, saya memang sudah bertekad. Kemudian menjadi bagaikan burung merah. Tidak takut menghadapi situasi hubungan yang rumit, menggunakan peluang untuk menjadikan satu orang yang lebih baik. Hebat sekali. Bagaikan ikatkan saya kepada orang ni, gunakannya untuk mempraktikkan sistem benih.
Ya, ramai pasangan yang bagus yang melakukan perkara seperti begini. Contohnya John Brady dan Connie yang pernah datang ke rancangan ini. Kami perhatikan bahawa mereka yang bertekad kepada suatu hubungan. Mereka berusaha, beraksi seperti Peacock Warrior. Mereka berdua menjadi lebih cantik dan mereka boleh membantu ramai orang lagi. Jadi kesimpulannya ini adalah soalan yang bagus. Terima kasih Isabel. Kami patut buat penutupan untuk soalan ini ya. Ya, kami boleh bincang selama beberapa hari bertahun-tahun. Marilah kita beri satu cadangan. Cadangan saya ialah berjanji untuk melanjutkan hubungan dengan orang ni. Bertekad apabila menghadapi cabaran. Anda akan belajar. Anda berubah kerana ada janjian. Jangan takut akan komitmen. Berjanji. Komitmen ini akan memaksa anda untuk menggunakan sistem benih ya. Bagaimanakah dengan cadangan anda? Pertama kali saya tak ada apa-apa idea. Memang penting untuk membuat perjanjian dan teguhkan hati anda. Mungkin apa yang saya nak katakan ialah apabila anda berjanji, kemudian kena hadapi masalah, kesulitan, dengan kembali kepada dua perkara iaitu kisah pen. Ia memberi harapan kerana pasangan anda seperti pen ni 100% datang dari bagaimana anda layan orang lain dulu. Sesuatu yang cool ialah jika anda menanam benih dengan baik, anda tak perlu cakap banyaklah. Anda cuma tukar benih-benih dengan menukarkan tingkah laku anda secara perlahan-lahan. Kerana benih kecil mencipta kesan yang besar. Jadi lebih baik kita kembali ke konsep pen kerana ia membantu anda dalam hubungan anda. Cubalah berfikir andai kata anda menjadi contoh hebat jika anda dapat menikmati hubungan ni, hubungan yang rapat, ramai orang lihat anda dan diilham untuk menikmati hidup yang bahagia. Mereka didorong untuk hidup bahagia. Apakah cadangan anda? Pertama kali saya setuju dengan cadangan-cadangan Geshe Michael dan Stanley. Nasihat saya ialah apabila kita membuat perjanjian, walaupun ada cabaran, masalah atau kami berasa geram, tawar hati, perkara buruk terjadi pada ketika ni, cuba berfikir tentang hubungan. Adalah ia menjadi kami orang lebih baik bersama-sama. Cuba periksa sama ada anda berdua menjadi lebih baik terhadap orang lain, lebih manis, lebih penyayang. Cuba fikir tentang bersama-sama melakukan sesuatu. Dua orang bersama-sama akan lebih berkapasiti untuk berkhidmat lebih ramai orang. Dengan ini, dia memberi lebih dorongan dan keyakinan dalam hubungan ini. Kemudian, kerana kita tahu bahawa kita ada kemajuan dalam hubungan ini. Kesimpulannya, fikir jika kami bersama-sama dapat membantu lebih ramai orang, maka kita tahu hubungan ini ada kemajuan. Hebat ni. Ini rancangan hari ini. Ya, soalan yang seterusnya. Ya, saya nak ingatkan semua penonton, jika ada apa-apa komen, idea-idea tentang video hari ini, tentang hubungan, sila letak komen anda di halaman Facebook atau channel YouTube. Kami akan cuba memberi jawapan. Kami tentu akan baca mereka dan cuba beri maklum balas. Saya tak begitu pandai tapi saya akan cuba ya. Geshe Michael kata beliau akan cuba ya. Mari tonton soalan seterusnya untuk esok hari. Dari Zazie di Mexico City. Hai, saya Zazie dari Mexico City. Persoalan saya ialah tentang keselamatan wanita. Kerana anda mungkin tahu 8 Mac ialah Hari Wanita Antarabangsa. Sekarang di Mexico kami menghadapi masalah besar keganasan wanita ataupun keganasan jantina. Seperti yang saya tahu, ini juga masalah di banyak negara. Saya berasa masalah utama ialah sudah lama wanita dipandang sebagai orang yang remeh-temeh.
Saya ada dua soalan. Yang pertama ialah mengapa wanita ya? Yang kedua, apakah yang saya patut lakukan untuk menanam benih agar masalah ini hilang di hadapan saya? Okey, soalan yang besar. Kami harap dapat berbincang dengan mendalam. Jumpa lagi. Bye-bye.